Jadi penggerak utama pemadam ni ialah Setiausaha Terhormat lah. Dan seterusnya kita juga mengalung-alungkan tuan rumah Ustazah Aziana mewakili Madrasah Darus Solihin bersama dengan santri-santri yang hadir dalam acara ngodek bubur, kacau bubur antara real masyarakat hari ini. Dan saya pernah terlibat dengan gerakan menangani generasi muda ini tahun 2006. Saya bersama dengan Majlis Belia Negeri Selangor menggerakkan Belia Benci Tanpa Dadah. Ya. Gerakan Belia Benci Tanpa Dadah ni kita bergerak di seluruh sekolah-sekolah menengah di Negeri Selangor. Ya. Setiap pagi Jumaat perhimpunan, ada yang hari Isnin, ada yang pagi Jumaat. Kita sediakan 150 orang penceramah bergerak di seluruh sekolah-sekolah untuk bercakap tentang bahaya dadah. Ya. 30 minit kita bercakap dengan pelajar berkenaan dengan bahaya dadah. Ya. Dan kemudian kita mendapat maklum balas bagaimana anda semua inilah yang antara eksperimen itu, di mana pengalaman yang dilalui oleh pelajar-pelajar ini bagaimana dia dipujuk, dipedaya dan akhirnya dipergunakan. Alhamdulillah, ya, yang sampai ke Darus Solihin ini, yang ikhlas, yang mencari makna hidup, saya doakan mudah-mudahan anda akan terus sukses dan berjaya keluar daripada belenggu dadah ini. Ya, program pagi ini program daripada Pemadam Negeri Selangor dan juga Pemadam Kota Raja untuk advokasi program Selangor Sejahtera Tanpa Dadah. Dan ini adalah kempen kepada anak-anak muda supaya mengamalkan gaya hidup sihat, jauhi dadah, jangan try nanti barai. Jadi hari ini pemadam mengadakan aktiviti kacau bubur lambuk dan juga majlis berbuka puasa bersama pelatih-pelatih di Darus Solihin di Jalan Kebun. Darus Solihin ini ialah sebuah rumah pemulihan yang menggunakan pendekatan spiritual untuk membantu yang terjebak dalam dadah ini untuk kembali menjadi manusia yang normal, sejahtera dan bebas daripada dadah. Alhamdulillah, setakat ini ramai yang telah menjadi alumni dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berjaya dalam kehidupan, berkeluarga, bekerjaya dan mereka ini menjadi sebahagian pimpinan masyarakat dan juga anggota masyarakat yang baik. Dan di sini ada lebih kurang berapa 80 ke 100 orang? 120 orang yang sedang menjalani proses rehab pemulihan, ya. Dan biasanya mereka akan berada di sini dalam tempoh 24 bulan dan lebih. Ada yang lebih daripada itu bergantung kepada tahap keseriusan yang dialami oleh setiap pelatih tersebut. Dan alhamdulillah, ya, yang datang ke sini insya-Allah mereka dapat recover balik apa yang mereka alami. Bahkan ada kes yang ekstrim, ada yang naik motor telanjang bogel, ada. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah jadi orang. Bahkan kadang-kadang kes-kes mereka ini very high profile. Maksudnya proses perjalanan pengalaman yang mereka lalui terlalu lama dan pemulihannya tak boleh dalam masa sebulan atau 2 bulan. Dan ada yang mengabdi terus di sini untuk membantu rakan-rakan yang lain supaya segera pulih daripada belenggu dadah. Dan saya melihat pendekatan ini antara pendekatan yang baik untuk diketengahkan. Tetapi ada juga pendekatan-pendekatan lain yang digunakan seperti insaf ataupun pengasih. Mereka masing-masing ada metodologi dalam proses rawatan. Termasuklah AADK juga. Tetapi approach yang dilakukan oleh Darus Solihin ini pendekatan spiritual therapy.
iaitu membawa pelatih-pelatih ini dengan mengamalkan gaya hidup beragama, mengenal kembali Tuhan, membaca Al-Quran, mengamalkan solat dan zikrullah. Kita setakat ni belumlah ada rancangan untuk menjadikan, sebab ini pun dalam proses juga, eksperimental kan. Tetapi keupayaan mereka sendiri terbatas, ya. Ustaz Airul sekarang pun tak berapa sihat dan sekarang isteri dia yang membantu mengurus. Kita harap ada pelapis yang dapat membantu, terutamanya alumni-alumni yang telah pulih, untuk membantu membangunkan madrasah ini supaya dapat membantu lebih ramai lagi orang-orang di luar yang terperangkap dengan dadah. Pertamanya kita memang dah ada perancangan secara berkala untuk tahun 2021 ini, dan ini adalah sebahagian, macam saya cakap tadi, ini adalah sebahagian dari program advokasi kita bersama dengan rumah-rumah rawatan. Sebelum ni kita bersama dengan pengasih, kita ada bersama dengan rumah rawatan yang lain untuk melakukan bersama-sama dengan orang supaya mereka-mereka yang telah terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ini tidak terasa asing dengan kita, dan menjadi tanggungjawab Pemadam Negeri Selangor untuk santuni mereka dan bersama-sama membawa mereka keluar daripada masalah ataupun belenggu dadah ini. Dan kita ada program yang dinamakan Selangor Sejahtera Tanpa Dadah, yang mana pemadam di Selangor telah diperuntukkan oleh Kerajaan Selangor pada belanjawan 2021 sebanyak RM1 juta untuk memastikan Selangor ni benar-benar sejahtera tanpa dadah. Dan banyak program yang kita telah lakukan. Sebelum ni kita ada bubur lambuk juga, dan kita ada banyak talk, banyak seminar yang kita telah jalankan, dan program-program advokasi juga berjalan di peringkat sekolah dan peringkat IPT lah. Saya skuad penerangan komuniti daripada Pemadam Negeri Selangor, mewakili Parlimen Kota Raja. Speak ni baru je ditubuhkan dalam 2018. Inspirasi daripada Datuk Menteri Besar sebagai penaung Pemadam Negeri lah. So ada 22 orang Speak, saya mewakili Kota Raja. Speak ni ditubuhkan bagi meremajakan Pemadam Negeri Selangor. Dia juga idea Datuk Menteri Besar kita dan juga penaung. Ia lebih kepada pendidikan pencegahan. So fokus kita lebih kepada sekolah-sekolah dan juga belia-belia lah. So Speak ni memang dihaskan dan difokuskan untuk belia.